mampu hadapinya. Hubungan selama. Kembali kita dalam segmen seterusnya, stigma dan sokongan. Tadi kita dah dengar macam-macam info ataupun input daripada Encik Kai kita berkenaan macam mana penyakit HIV tu boleh berjangkit, STD, STI kan, AIDS macam mana sampai ke tahap AIDS, dan di mana kita boleh dapatkan bantuan, nak buat ujian dan sebagainya. So kita tengok balik satu segmen ni menarik sebab kita nak cakap tentang stigma ataupun tanggapan ataupun persepsi masyarakat tu sendiri, dan kena of course lah sokongan dan sebagainya. So saya nak tanya dekat Cik Kai, stigma ni adakah ia menjadi satu masalah yang sangat besar untuk keadaan ni? Okey, buat sekarang ni boleh kata sangat besar jugalah. Sebab apa? Ramai remaja takut nak minta tolong sebab malu. Sebab malu sebab apa? Stigma masyarakat sekarang ni. Kalau macam kata mereka dapatkan rawatan ataupun buat ujian, kalau kata ada orang yang tahu, so macam-macam stigma, macam-macam orang cakap lah kan sekarang ni kan. So itu yang remaja takut nak buat saringan, nak minta tolong kepada kaunselor ataupun lain-lain pakar lah. Jadi bila takut tu mereka tak dapat rawatan yang sesuai lah, dan penyakit ni boleh merebak. Jadi kita semua patut bantulah, bukan hukum sebenarnya. Stigma ni sangat-sangat besar lah sekarang ni. Ya, betul tu. Stigma tu sangat besar, masalah yang sangat besar sekarang ni. Sebab apa? Semua orang nak jadi penghukum kadang-kadang tu. Kita tak boleh nak nafikan. Tambah dengan zaman viral sekarang ni kan. Semua benda kita nak viral kadang-kadang. Orang kata apa, benda tu macam kita cakap awal tadi, benda ni PNC. Kalau adik-adik dapatkan bantuan dengan cara saluran yang betul dan sebagainya, insyaAllah maklumat dan sebagainya tu kita jaga dengan sebaik mungkin Cik Kira. So, untuk seterusnya, kalaulah dalam kalangan kita ni kita dapat tahu dia terkena ataupun dijangkiti lah HIV, AIDS ataupun STI. So apa jalan ataupun apa cara yang boleh kita nak bantu menyokong dia supaya kita tahu, kalau macam tadi kita cakap dah terkena, kalau dia tahu dia akan rasa down dan sebagainya. So, tapi kita nak bantu dia ni macam mana, apa kaedah ataupun cara yang sesuai? Okey, yang paling sesuai ni mudah sebenarnya. Kalau macam kata kita tahu seorang itu dijangkiti dan nak mendekati kita, kita dengar dengan empati. Dengar dengan empati, jangan menilai mereka, jangan menghukum mereka. Dan yang paling penting sekali, jangan jadi orang, nak jadi orang nombor satu, macam stigma tadi lah, jangan nak jadi orang nombor satu, nak bagi tahu kepada orang lain. Itu yang paling penting sekali. Itu lebih lagi menghukum lagi lah kepada mereka yang dijangkiti sebenarnya malahan. Jadi bantu mereka dapatkan rawatan, beri sokongan, beri galakan kepada mereka untuk mendapatkan rawatan, jangan terputus untuk mendapatkan rawatan. Ingat HIV bukan hukuman, tapi sebagai satu keadaan kesihatan, mereka memerlukan sokongan daripada kita, sokongan daripada masyarakat untuk mendapatkan rawatan dan untuk dapat kehidupan yang sempurna walaupun mereka telah dijangkiti HIV. Betul tu. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Cik Kai tadi masa awal tu. Kita kena mendengar ataupun nak bantu ni kena hadirkan sekali dengan rasa empati tu. Umumnya semua orang boleh ada rasa simpati, tapi tak semua orang boleh hadirkan rasa empati tu. Kan? Sedangkan simpati dan empati ni kena seiring lah. Tu. Jadi kalau ada remaja ni, dia setengah orang ni dia takut nak bercakap pasal inilah secara umumnya kesihatan reproduktif tu sendiri ataupun berkenaan dengan seks, tubuh badan dan sebagainya, seksual lah. So apa nasihat yang sesuai Encik Kai kepada adik-adik kita dan orang ramai di luar sana? Sebab benda ni sangat tabu, kita faham sangat tabu, susah bercakap. Tapi di zaman yang serba moden ni, segalanya di ujung jari kan, dengan pantas, saya rasa benda tu sangat perlu kesihatan. Sebab kita ambil daripada segi faktor pendidikan, kena ingat tu faktor pendidikan kesihatan seksual ni. Dan saya rasa kena ada satu nasihat lah yang boleh menguatkan lagi supaya mereka hilang, keluar daripada satu ruang yang mereka rasa macam ni malu dan sebagainya, macam kita sembang tertutup lah. Silakan. Okay. Berani tanya, yang paling penting. Kena berani tanya kepada orang yang boleh dipercayai lah. Bukan cari orang dewasa ataupun orang
adik-adik semua percayalah untuk dapatkan maklumat yang sahih, untuk memberi sokongan kepada adik-adik dan guna saluran rasmi lah kalau boleh. Okay. Boleh masuk ke laman web, ada khidmat sokongan yang tertentu kepada mereka yang dijangkiti. Okay, boleh pergi ke NGO-NGO yang telah saya beritahu tadi. Okay, boleh search lah sekarang macam kata Abang beritahu tadi, maklumat di hujung jari. So, kita boleh tengok apa yang NGO-NGO yang boleh support untuk mereka yang telah dijangkiti penyakit-penyakit yang berkaitan lah. Okay. Yang penting sekali, kena tanya, berani bertanya. Sebab apa? Ilmu ni bukan memerlukan. Okay. Malah lindungi diri kita sendiri dan juga orang lain lah. Ada ilmu, insyaAllah semua akan selamat. Okay. So ingat tu, ada ilmu insyaAllah semuanya akan selamat. So ingat tu, buang rasa malu tu. Bukan kata macam saya ulang balik tadi saya cakap dah. Kita bukan nak suruh buang rasa malu ni sampai sebab kita tahu setengah orang kita bercakap malu ni sebahagian daripada iman. Ya, betul. Tapi untuk mendapatkan ilmu ni kita nak kena bercakap juga tentang ni, kita nak menyampaikan juga dan kita nak dengar ilmu-ilmu ni. Kalau tidak dapat maklumat yang salah, kurang tepat, jadilah kesan-kesan yang macam kita dapat tengok kat luar sana lah. Okey, kita telah pun sampai ke penghujung podcast kita pada kali ni Cik Kai. Yep. Untuk episod ini sebagai satu episod yang barulah untuk tahun ni. Kita mulakan dengan tajuk yang sangat best tadi. Kita dah bercakap HIV, AIDS dan STI. Okay. So kita harap apa yang kita sembang pada hari ni adik-adik ambil tahu. Okay. Sampaikan juga, bagi tahu pula kepada orang lain untuk dapatkan info-info ni, untuk info yang apa yang kita sebarkan pada hari ni dalam podcast ni tersebar sampai kepada semua lah. So saya nak tanya soalan akhir lah. Saya rasa soalan akhir lah kepada Cik Kai kita. Kalau lah orang ramai ataupun khususnya remaja ni nak dapatkan info yang betul-betul sahih. Kadang-kadang tadi pun saya dah sebut, kadang-kadang kita dapat info tu tak lengkap ataupun tak tepat dan sebagainya. So dia pun kita tanya, kat mana kami boleh dapat yang confirm lengkap ataupun confirm sahih? So dekat mana boleh dapat info-info ni? Okey, untuk info yang sahih, yang lengkap, yang tepat, okey, adik-adik boleh layarilah laman web Kementerian Kesihatan Malaysia, okey, dari www.myhealth.moh.gov.my ataupun di media sosial FADA, PHFDA ataupun AARG di bawah USM. So adik-adik semua boleh search lah di media sosial, okay, di laman web untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang tepat dan yang padat. Dan sekiranya nak dapatkan bersemuka, boleh juga pergi ke klinik kesihatan terdekat. Okay, kita ada pakar-pakar yang boleh memberi khidmat nasihat yang betul lah kepada adik-adik. Dan semua maklumat insya-Allah akan terjaga. Yang penting sekali, jangan malu untuk cari ilmu. Ya, betul tu. Terima kasih Cik Kai untuk info tu. Jadi saya harapkan adik-adik di luar sana dan orang ramai yang tengok podcast ni, okey, nak dapatkan info yang sahih, info yang betul. Jangan just senang-senang pergi tanya dekat orang. Mungkin ada setengah orang dia buat pala tau. So kita tak mau yang pala-pala tau ni. Kita nak yang info yang tepat. So akhir sekali Cik Kai, satu kata-kata untuk adik-adik kita ataupun orang ramai di luar sana. Okey, untuk adik remaja, sayangi diri, jangan takut belajar. Ilmu bukan saja beri kuasa, tapi boleh selamatkan nyawa. Terima kasih, boleh selamatkan nyawa. Ingat tu adik-adik. Okay, jangan takut belajar. Ilmu ni penting untuk kita. So, itu saja untuk kami di Abang Cafetin Podcast mengenai isu HIV, AIDS dan juga STI. So, lepas ni, adik-adik yang tak kenal ataupun tak kisah, tak ambil tahu, so saya rasa dengan tengok podcast kita hari ni dapat dah kenal dah apa itu HIV, apa itu AIDS, apa itu STI dan dah ambil tahu. Dan yang paling penting ingat, jangan malu ambil tahu, bagi tahu. Dah ambil tahu, kita dah buang sikit rasa malu, kita dah bercakap hari ni dalam podcast kita hari ni, dah ambil tahu, jangan lupa yang terakhir sekali kena bagi tahu, sebarkan maklumat ni. Okay? Sebab ini adalah satu kebaikan untuk semua orang. So jangan lupa like, komen dan share. Dan yang belum subscribe dan belum follow tu, jangan lupa untuk follow dan subscribe. Alright, jumpa lagi dalam episod seterusnya.